Assalamualaikum dan semua. Bertemu lagi kita di dalam sesi PDPR. Tajuk kita pada hari ini ialah bab 3, pengangkutan. Okey, pengangkutan. Kita akan belajar tentang pengangkutan di dalam manusia, tumbuhan dan juga organisma ringkas. Okey, apa yang kita perlu tahu tentang pengangkutan? Okey, sistem pengangkutan dalam organisma, sistem peredaran darah, darah manusia, pengangkutan dalam tumbuhan, dan sistem peredaran darah dalam haiwan dan sistem pengangkutan dalam tumbuhan. Okey, cikgu juga ingin berkongsi kriteria kejayaan. Jadi di akhir kelas pada hari ini, kamu boleh menjelaskan tentang fungsi sistem pengangkutan dalam organisma ringkas dan organisma kompleks, membanding dan membezakan fungsi sistem pengangkutan dalam organisma, serta dapat menyatakan kepentingan sistem pengangkutan dalam organisma. Okey, kita lihat dulu sistem pengangkutan dalam organisma ringkas. Okey, contoh organisma ringkas, organisma unisel, contoh dia amoeba, euglena dan juga paramecium. Okey, organisma ringkas tidak mempunyai sistem pengangkutan yang khusus. Okey, tidak. Tapi dia buat pengangkutan dia adalah secara resapan melalui membran sel. Okey, maksudnya bahan keperluan seperti oksigen dan juga nutrien masuk terus ke dalam sel secara resapan melalui membran sel. Bahan kumuh juga seperti karbon dioksida disingkirkan ke persekitaran secara resapan melalui membran sel. Okey, saya ringkaskan. Organisma unisel, okey, contoh tadi amoeba, paramecium dan juga euglena. So, oksigen dalam nutrien diangkut ke dalam sel secara resapan. Karbon dioksida dan hasil kumuh diangkut keluar daripada sel secara resapan. Jadi, organisma ringkas tidak memerlukan sistem pengangkutan yang khusus. Okey, kita lihat pula sistem pengangkutan dalam organisma kompleks. Okey, organisma kompleks adalah contoh dia seperti manusia, haiwan vertebrata dan juga tumbuhan. Okey, yang ini dia punya sistem pengangkutan yang khusus. Okey, oksigen dan nutrien dapat diangkut ke semua sel badan dan dapat menyingkirkan bahan kumuh ke persekitaran. Okey, proses pertukaran bahan keperluan sel dan bahan kumuh organisma kompleks dengan persekitaran juga berlaku secara resapan, tetapi perlahan dan tidak menyeluruh. Jadi resapan juga sebenarnya berlaku di dalam organisma kompleks, tetapi dia hanyalah perlahan dan tidak menyeluruh. Jadi sistem pengangkutan yang utama adalah sistem pengangkutan yang khusus. Okey, ini sistem pengangkutan dalam manusia. Okey, melibatkan saluran darah dan juga jantung. Sistem pengangkutan dalam tumbuhan, kita tengok keratan rentas batang dan juga akar, ada xilem dan juga phloem. So, ini kita akan belajar lebih detail dalam satu topik yang seterusnya. Okey, kita lihat kepentingan fungsi sistem pengangkutan dalam organisma. Okey, yang pertama mengangkut bahan keperluan. Okey, mengangkut bahan keperluan sel
seperti oksigen dan nutrien yang digunakan untuk menghasilkan tenaga melalui proses respirasi sel. Tenaga ini digunakan untuk semua proses hidup yang berlaku di dalam badan organisma. Okey, yang kedua, mengangkut bahan keperluan sel seperti garam mineral, air dan hasil fotosintesis untuk menjalankan semua proses hidup dalam tumbuhan. Okay, dan yang ketiga, menyingkirkan bahan kumuh dan bertoksik keluar daripada sel di dalam organisma ke persekitaran luar. Okay, kita perlu ingat bahan yang gagal disingkirkan. Okay, kalau kita gagal disingkirkan dari sel, akan meracuni dan boleh membunuh organisma tersebut. Okey, saya ringkaskan sistem pengangkutan dalam organisma. Yang pertama, setiap sel memerlukan oksigen untuk respirasi sel dan nutrien untuk membekalkan tenaga. Yang kedua, karbon dioksida dan bahan kumuh lain yang dihasilkan oleh sel perlu disingkirkan ke persekitaran. Proses membawa oksigen, nutrien dan bahan keperluan lain dari persekitaran luar masuk ke dalam sel adalah secara resapan. Proses menyingkirkan bahan kumuh daripada sel juga adalah secara resapan. Okey, itu saja untuk hari ini. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum.